Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rohayati dan rakan-rakan yang lain. Nama saya Nurin Iwana Syahla dan saya memegang kad matrik bernombor U2002677. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tajuk tugasan saya iaitu Budaya Harian Masyarakat di Korea Selatan. Di sini, saya ada menyertakan beberapa keping gambar yang berkaitan dengan tajuk 4 tugasan saya. Gambar yang pertama ialah gambar semasa musim buruh di Istana Gyeongbokgung, Seoul, Korea Selatan. Gambar kedua pula ialah gambar di Menara Seoul beserta gambar dinding tua yang terletak di Gunung Namsan. Gambar yang ketiga pula ialah gambar ketika musim buruh di Bandar Seoul. Gambar ini sengaja saya letakkan kerana saya ingin rakan-rakan juga dapat melihat kecantikan alam semula jadi yang terdapat di Korea Selatan. Okey, kita masuk ke pengenalan. Negara Korea Selatan merupakan sebuah negara maju yang terletak di Asia Timur. Negaranya bersempadan dengan Korea Utara, Tiongkok, Laut Jepun dan Laut Kuning. Ibu negara Korea Selatan ialah Seoul. Korea Selatan sangat dikenali dengan gelaran negeri ginseng. Hal ini kerana Korea Selatan merupakan negara pengeluar ginseng terbaik di dunia. Negara ini mempunyai keluasan seluas 100,210 km persegi. Kemajuan negara ini bukan sahaja tertumpu kepada bidang teknologi dan hiburan, malah juga dalam bidang pendidikan. Setiap tahun, pasti ramai pelajar daripada luar negara ingin melanjutkan pelajaran di universiti-universiti yang terdapat di Korea disebabkan oleh suasananya, keindahan alamnya dan ingin menimba pengalaman belajar di negara 4 musim tersebut. Selain pelajar, pelancong juga amat tertarik dengan kecantikan negara ini dan meletakkan Korea sebagai destinasi utama pelancongan mereka. Namun begitu, terdapat beberapa budaya harian masyarakat Korea yang boleh kita pelajari sebelum kita melangkahkan kaki ke negara tersebut. Budaya harian yang pertama ialah penggunaan bahasanya. Masyarakat di Korea bertutur dengan menggunakan satu bahasa sahaja, iaitu bahasa Korea. Bahasa Korea telah digunakan oleh hampir 52 juta penduduk di Korea. Walaupun terdapat perbezaan dialek daerah, namun perbezaannya tidaklah begitu ketara dan masih boleh difahami oleh mereka. Hal ini kerana dialek di Korea bersifat serantau dan dialek ini juga menunjukkan taraf sosial masyarakat di Korea. Di Korea terdapat 6 dialek utama yang berasal daripada daerah Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong, Gyeongsang, Jeolla dan Jeju. Ini bermakna walaupun terdapat banyak dialek di Korea, mereka tetap boleh berkomunikasi antara satu sama lain kerana wujudnya bahasa Korea ini. Kedua, susunan nama. Tidak seperti di Malaysia, negara Korea menggunakan nama keluarga sebagai nama hadapan mereka. Nama yang diberikan oleh ibu bapa akan diletakkan di bahagian belakang. Contohnya, Lee Wang Min. Lee adalah nama keluarga, manakala Wang Min adalah nama yang diberikan oleh keluarga. Sedikit tidak sopan jika kita memanggil mereka dengan nama mereka sahaja, lebih-lebih lagi apabila orang itu mempunyai jawatan yang tinggi. Orang Korea biasanya akan memanggil mereka dengan panggilan Tuan, Puan atau Cik yang disertai dengan nama keluarga atau nama penuh mereka. Budaya yang ketiga ialah budaya pemberian hadiah. Orang Korea sangat suka memberi hadiah kepada seseorang, terutamanya apabila mereka menghadiri sesebuah majlis seperti majlis sambutan hari lahir. Penerimanya haruslah menerima hadiah tersebut dengan kedua-dua belah tangan dan bermuka manis. Tetapi si penerima tidak digalakkan untuk membuka hadiah
sehingga si pemberi hadiah meninggalkan tempat tersebut, kecuali si pemberi hadiah yang meminta si penerima untuk membukanya pada waktu itu. Sebagai balasan, si penerima boleh memberi bantuan atau hadiah yang mempunyai nilai serupa. Namun, hadiah yang bakal diberi janganlah terlalu mahal kerana perkara ini akan membuat si penerima berasa terhutang budi dan tidak senang. Apabila kita ingin mengembalikan hadiah, balutlah hadiah tersebut dengan pembalut berwarna ceria seperti hijau dan kuning. Kita perlu mengelakkan daripada menggunakan pembalut berwarna gelap, terutamanya warna merah. Keempat, mengunjungi rumah seseorang. Sebagai tetamu, kita haruslah membuka kasut sebelum memasuki rumah seseorang. Adab ini sangat menyerupai dengan adab yang ada di Malaysia. Di Korea, tetamu tidak boleh menuang air sendiri ke dalam gelas. Sebaliknya, tuan rumah yang akan menuangkan air tersebut di hadapan tetamu mereka. Ianya adalah sebuah penghormatan apabila kita dijemput ke rumah seseorang, terutamanya untuk menghadiri majlis makan-makan. Semasa hadir, jangan lupa untuk membawa sekali buah tangan untuk tuan rumah sebagai tanda terima kasih kepada mereka kerana telah menjemput kita ke rumah mereka. Bawalah hadiah seperti kek, coklat atau manisan untuk tuan rumah. Hadiah seperti ini lebih disukai oleh tuan rumah berbanding alkohol. Hal ini akan membuat tuan rumah berasa lebih gembira dan dihargai. Yang kelima, cara bersalam dan bertegur sapa. Seperti yang kita ketahui, menundukkan sedikit badan ketika berjumpa seseorang adalah cara sapaan tradisional masyarakat Korea. Berjabat tangan biasanya hanya akan dilakukan oleh kaum lelaki. Mereka akan menopang tangan kanan menggunakan tangan kiri apabila ingin berjabat tangan. Bagi kaum wanita pula, mereka tidak berjabat tangan dan hanya menggunakan cara sapaan tradisional untuk menyapa seseorang. Cara ini juga selalu digunakan ketika mengucapkan kamsahamnida, terima kasih kepada seseorang yang telah membantu atau membuat sesuatu kebaikan untuk dirinya. Yang keenam, ketika berjumpa dengan seseorang. Menyentuh atau memegang seseorang yang tidak dikenali merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh orang Korea. Mereka merasakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang tidak beradab. Selain itu, orang Korea berasa kurang selesa apabila bahu mereka ditepuk ataupun mereka dipeluk oleh seseorang yang tidak mereka kenali. Seterusnya, kita tidak boleh menatap terlalu lama mata seseorang yang kita tidak kenali, terutama sekali apabila orang tersebut memiliki pangkat atau jawatan yang lebih tinggi daripada kita. Perkara ini dianggap sebagai perbuatan yang kurang sopan oleh masyarakat di Korea. Ketujuh, jarang mengatakan tidak. Orang di Korea jarang mengatakan tidak kepada seseorang, terutamanya apabila seseorang itu meminta pertolongan daripada dirinya. Mereka akan mengatakan "ne", "ya" kepada orang tersebut walaupun perkara itu membuatkan dirinya berasa kurang senang. Bagi mereka, mengatakan tidak adalah sebuah etika yang buruk dan tidak boleh diamalkan. Jika mereka terpaksa menolak, mereka akan menolak dengan cara yang baik. Mereka akan menggunakan gaya tubuh yang baik, iaitu dengan menundukkan sedikit badan mereka dengan cara yang sopan. Namun, mereka perlu memastikan agar gaya tubuh itu tidak keterlaluan dan berlebihan sehingga boleh menyebabkan perasaan seseorang itu terguris. Ke-8, budaya makanan. Makanan asas di Korea terdiri daripada nasi, sayur-sayuran dan daging. Tidak seperti di Malaysia, cara hidangan nasi di Korea adalah dengan menggunakan sebuah mangkuk bersaiz sederhana. Kimchi adalah makanan tradisional di Korea. Kimchi bukan sahaja terkenal di Korea, bahkan kini ia dikenali hampir di seluruh negara. Kimchi diperbuat daripada pelbagai jenis sayuran, terutamanya kobis yang difermentasi dan disimpan dalam waktu yang lama.
Yellow pickle radish juga merupakan makanan sampingan yang terkenal di Korea. Makanan ini biasanya akan dihidangkan dengan banchan, iaitu lauk sampingan. Banchan ini akan dihidangkan dengan hidangan utama seperti daging atau ayam. Banchan akan disediakan dalam kuantiti yang banyak kerana banchan ini akan diberikan bersama-sama dengan setiap hidangan utama. Rumpai laut juga sangat terkenal di Korea. Hayat Korea biasanya akan memasukkan rumpai laut ke dalam masakan, dijadikan sebagai hiasan ataupun dimakan begitu saja bersama nasi. Makanan-makanan ini merupakan makanan yang boleh dikatakan ada dan sangat mudah dijumpai di Korea. Dan yang terakhir, saya akan menyenaraikan beberapa perkara yang dilarang dalam budaya di Korea Selatan. Yang pertama, dilarang memakai kasut di tempat ibadah atau di dalam rumah seseorang. Jika kita pergi ke tempat-tempat ini, kita perlu membuka kasut kita sebagai tanda menghormati tempat tersebut. Yang kedua, dilarang memijak berabut seperti meja makan. Ini menunjukkan kita perlu menjaga adab kita ketika di tempat orang lain. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di kawasan awam sambil berjalan. Agak tidak manis dilihat apabila kita makan sambil berjalan di kawasan yang ramai orang. Kita mungkin akan tersenggol seseorang ketika berjalan dan menyebabkan pakaian mereka kotor kerana terkena makanan atau minuman yang kita bawa. Keempat, dilarang meletakkan ibu jari di antara jari tengah dan jari telunjuk sambil menggenggam tangan kerana ini adalah perbuatan yang tidak senonoh. Perkara ini sama juga dengan perbuatan yang menunjukkan jari tengah sambil menggenggam tangan. Kedua-dua perkara ini boleh dianggap sebagai isyarat tangan yang tidak baik. Yang kelima, jangan menggunakan pen dakwah merah ketika menulis surat atau nama. Hal ini kerana bagi mereka ini adalah simbol kematian dan disarankan untuk menggunakan pen ini hanya untuk menulis nama-nama orang yang sudah meninggal sahaja. Dan yang terakhir, jangan berdiri terlalu rapat dengan seseorang yang baru dijumpai. Contohnya, ketika kita ingin bertanya kepada seseorang tentang sesebuah alamat atau tempat, kita perlu menjarakkan diri kita sedikit dengan orang yang kita ingin tanya. Perkara ini akan membuatkan mereka lebih selesa untuk menjawab pertanyaan kita. Kesimpulannya, budaya harian Korea sememangnya unik dan menarik. Budaya mereka boleh dikelaskan sebagai salah satu budaya yang sopan di dunia. Saya di Korea telah dilatih daripada kecil untuk sentiasa beradab sopan dan menghormati orang lain, terutamanya dengan orang yang lebih tua. Budaya-budaya yang baik ini patut dicontohi kerana negara yang mempunyai adab sopan akan dipandang tinggi oleh negara lain. Dan ini adalah laman-laman web yang saya jadikan rujukan untuk menyelesaikan tugasan saya. Terima kasih kepada penulis-penulis laman web ini kerana menulis pelbagai maklumat yang sangat menarik dan berguna serta membantu saya untuk menyelesaikan tugasan saya. Terima kasih.